Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, Alhamdulillah hari ini kita nak berkongsi tentang hidup ibadah. Kita nak tengok tentang apa tujuan kita hidup. Hidup kita ni untuk nak study jadi cikgu je ke? Hidup kita ni untuk nak jadi somebody yang sukses, yang ada kereta besar, rumah besar, yang ada duit yang banyak, ataupun hidup kita ni untuk apa? Untuk apa? So, apa tujuan hidup kita? Fikir-fikirkanlah bersama. Adakah tujuan hidup kita ni untuk makan, minum, lepas tu ada rezeki, ada duit yang banyak, ada boleh hidup dengan selesa, ataupun lebih daripada itu. Fikir-fikirkan lah. Okey. Kalau sesekali fikirkan, kalau aku macam ni, lembu, kambing, rimau, singa, pun macam aku juga, atau aku kena up lagi daripada dia. So fikirlah. Okey. Allah sebut dalam Al-Quran tentang tujuan kejadian kita ni. Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadat kepada aku. Okey, apa maksud ibadat dalam bahasa mudah ya? Ibadat ni dalam bahasa mudah dia adalah untuk mengabdikan dirilah. Ibadah kan, ibadah hamba, abdi, mengabdikan diri kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Sebab tu kalau kita tengok dalam cerita tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, kita tengok tauhid uluhiyah ni dia lebih kepada khusus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada pada orang lain, ibadat khusus untuk dia. Dan kalau tak selesai bab tu, maka tak selesailah hubungan kita dengan Tuhan dan tugasan kita yang Allah letak kat kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Okey. Dan apabila dah katanya nama kita untuk beribadat, kena patuh, kena sungguh-sungguh taat kepada Allah. Dan kita ingat lagi satu lagi Allah letak dalam ayat Quran. Allah kata dalam surah Baqarah, ada dalam antaranya dalam surah Baqarah dan beberapa surah yang lain, Allah cerita kat kita macam mana dialog antara Allah dengan malaikat ketika saat Allah jadikan Nabi Adam. Kan Allah kata, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi, ke bumi itu ardi khalifah, khalifah. Okey. Lepas tu adalah hiwar atau dialog antara Allah dengan malaikat itu, tapi Allah tetap tahu apa yang dia buat. Malah Allah emphasize dalam dialog dengan malaikat itu, Allah kata, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Okey. Dalam cerita khalifah ini, dan cerita khalifah ini dia ada satu benda yang kita nak kena tengok. Okey, khalifah ini bukan kita diutuskan untuk ke bumi ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu bukan bermaksud kita kena buat sesuatu yang melanggar apa yang suruh. Sebab khalifah ini adalah utusan, dia adalah orang panggil hantaran, dia adalah orang panggil kalau Khalifah Ar-Rashidin tu orang yang memegang tampuk amanah, memikul tugasan Nabi. So Allah letakkan kita ke bumi ini adalah untuk kita menjalankan amanah seperti mana Allah harap dan utuskan kita, arahkan kita untuk buat seperti yang diarahkan. Itu adalah tugasan khalifah. Tu kalau kita tengok dua-dua ni, khalifah dengan ibadah ni, dia selari. Sebab khalifah ini adalah arahan daripada Allah untuk kita, dan arahan tu antaranya adalah
untuk memakmurkan dunia ini, memerintah dia berdasarkan apa yang Allah nak daripada kita, dan setiap yang dibuat, apa yang disuruh itu, ia adalah sebahagian daripada ibadah. Ia adalah sebahagian daripada ibadah. Sebab itulah kita tengok ada satu hadis yang cantik yang saya nak anak-anak semua faham tentang hadis ni. Kalau boleh, jadikan dia sebagai amalan dalam kehidupan. Okey, Nabi kata dalam satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Setiap sendi dia, sulama ni dia tulang yang bersambung dengan tulang yang lain, yang bersambung dengan tulang yang sambung ni tu ada sendi tu. Okey, so daripada lengan jari kita kepada lengan kan. Okey, dia itu maksud sulam. Tapi saya dah bagi maksud sendi lah, senang sendi. Maksudnya setiap sendi kita ni yang sebab semua tu kita punya komponen badan ni disambung oleh tulang dan sendi kan. Okey, setiap sendi kita tu semua tu adalah sedekah. Semua adalah sedekah. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari apabila naiknya matahari padanya, sama ada kita buat kat situ pada hari itu ta'dilu baina isnain, kita memberi pengadilan atau mengislahkan antara dua orang yang sedang bertelaga, wa ta'inu rajul fi dabatihi, dan kita tolong orang itu dalam dia nak naik tunggangan dia, fatahmiluhu alaiha, kita tolong angkat dia ke atas tunggangan dia itu, atau tarfa'u lahu mata'ahu, dan kita tolong dia naik, dia angkat dia punya barang tunggangan dia tu. Maksudnya kalau dia bawa guni padi lah, dia bawa apa lagi, buat apa-apa je lah kan, kita tolong dia naikkan. Ataupun tu juga dikira sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah, dan kalimat yang baik juga sebagai sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah, dan setiap gerak yang kita gerak kepada solat boleh jadi ini nampak gaya macam ulama kata lebih kepada masjid tapi kalau kita tengok, kalau lafaz yang umum dia solat kita yang daripada bilik air nak pergi ke bilik untuk solat tu pun boleh dikira sebagai sedekah. Wa tamitul adha anit tariq, dan kita buang benda yang menyakitkan, benda daripada jalan, benda yang boleh menyebabkan orang lain sakit daripada jalan, juga dikira sebagai sedekah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita tengok kat sini kan, kalau kita tengok ta'dilu baina isnain wa ta'itu rajul fi dabati, itu hubungan kita dengan orang lain tau. Itu memang eloklah dikira sedekah sebab kita tolong orang lain. Okey. Tapi kan, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salat, dan apabila setiap langkah kita nak pergi ke sembahyang tu pun, ke masjid tu pun, itu dengan kita sendiri tau, dengan Tuhan, sebab kita memang kena beribadat kepada Tuhan, itu pernah dikira sedekah. Malah bukan sekadar orang kata apa, perbuatan yang melibatkan tangan, melibatkan kaki, tapi kalam yang baik juga dikira sebagai sedekah. Kata-kata yang bagus pun dikira sebagai sedekah. Bayangkan Okey, so jomlah kita, Ustazah pun sama lah, jomlah kita cuba cari kata-kata. Kalau kita tak boleh nak cakap yang elok, kita diam. Okey, kita diam. So sebab kita nak, kalau boleh, setiap yang kita buat tu sebagai sedekah, dan kalam atau kalimah yang baik itu Nabi kata ia adalah sedekah. Dan tamitul adha anit tariq, dan membuang sesuatu yang menjejaskan atau menyakiti orang di jalanan juga sebagai sedekah. Bayangkan ya Allah, sangatnya luas sedekah itu. Dan kalau kita tengok luasnya sedekah itu, dan boleh dengan itu juga kita boleh fahami bahawa dengan mafhum yang lebih jauh luasnya ibadah itu. Sebab sedekah adalah sebahagian daripada ibadat ta'abudi. Dan kalau kita tengok hadis yang terakhir kan, kalau kita hadis ni, kalau kita tengok hadis ni, kalau kita perhati tengok
Okey, itu adalah kalau kita tengok tunggangan. Tunggangan zaman itu adalah unta, keldai, kuda atau himar. Okey. Tapi zaman kita motor, kereta, lori, bas, semua itu juga boleh kita jadikan sebagai jalan sedekah. Dan kalau kita tengok sekarang kalimat thayyibah, sedekah, kalimah yang baik itu dikira sebagai sedekah. Sekarang zaman WhatsApp, zaman Telegram, zaman Facebook, pastikan kalam tangan itu, kata-kata yang kita tulis dengan tangan itu juga biarlah kata-kata yang baik yang boleh membawa kebaikan kepada orang lain. Dan kita tengok yang kata Nabi dalam hadis yang kata Nabi yang akhir dalam hadis ini, watamitul adza anit tariq, dan buang sesuatu daripada jalan itu juga sebagai sedekah. Dan nak cuba tengok hari-hari kita berjalan, kita pergi pasar, kita pergi pasar raya, kita pergi masjid, kita ke mana-mana saja kita akan jumpa benda ni. Kita akan jumpa paku, kita akan jumpa dawai yang mungkin sengaja atau tidak dijatuhkan ke atas jalan raya itu. Alangkah baiknya kalau kita boleh ambil sampah pun juga sebahagian daripada al-adha. Ambil dan kita buang letak tepi atau kita buang terus ke dalam tong sampah. Bayangkan berapa banyak sedekah kita pada hari itu. Dan hadis ini adalah hadis muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kalau kita baca lagi tentang hadis ini, kita akan jumpa hadis yang dekat dengan dia, iaitu hadis Abu Hurairah juga. Yang Abu Hurairah dia minta kepada Nabi SAW untuk diajarkan kepadanya satu benda yang bermanfaat untuk dia. Dan Nabi kata, i'zil azza, jauhkan azza atau benda yang menyakiti, an tariqil muslimin, daripada jalan orang muslim. Maksudnya besarlah perkara itu agar kita tidak menyakiti orang lain. Dan ada satu hadis yang lain dalam riwayat Abu Hurairah juga, Nabi bersabda, bainama rajulun yamshi bitariq, tatkala seorang lelaki itu dia berjalan di jalan, wajada ghusnu syaukin itu dia dapati ranting berduri ala tariqi, atas jalan, fa akharahu, dan dia ketepikan dia punya ranting itu. Fa syakarallahu lahu, maka Allah senang sangat dengan perbuatannya itu. Fa ghafara lahu, dan Allah ampunkan dosanya. Bayangkan kalau yang itulah kita jadi rutin harian kita jumpa, kita buang, dan setiap hari itu Allah ampunkan dosa kita, ya Allah. Subhanallah. Dan tolong ingatlah, kita hari-hari ni setiap hari kita buat dosa kita macam-macam. Dosa kita macam malah orang yang rasa tak buat dosa pun berdosa, sebab dia dah beriak dengan Allah, riak dengan tidak buat dosa dia. So saya harap sangat-sangat fikirkanlah dengan ini, jadikanlah kehidupan kita itu sebagai kehidupan yang baik, berbakti kepada orang lain. Jadikanlah dia sebagai sedekah dalam hidup kita selagi masih ada hayat, dan jadikanlah itu sebagai ibadah khas. Semua yang kita buat itu semata-mata kerana Allah. Ayuh, jadikan seluruh hidup kita sebagai ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.